Bismillahirrahmanirrahim. Ingin menambah sikit daripada Tuan Pengerusi dan juga Naib Pengerusi Ustaz Mashizi. Sedikit persoalan dan juga tanda tanya kepada pihak Kerajaan Negeri Pahang, terutamanya sehingga saat hari ini difahamkan Kerajaan Negeri Pahang ingin membuka ruang untuk mengadakan rundingan dengan pekebun, bukan pekebun, penceroboh tanah haram di Raub. Jadi di sini saya nak bantu ulang semula kepada pihak Kerajaan Negeri Pahang. Kita nak membantu seperti yang disebut oleh Tuan Pengerusi tadi adalah apabila ini notis yang diberikan kepada Sungai Calit, Mukim Gali, daerah Raub. Oleh demikian, Tuan dianggap telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 425 dalam kurungan 1 Kanun Tanah Negara Akta 56/1965, dan jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM500,000 atau dipenjara satu tempoh yang tidak melebihi 5 tahun. Jadi untuk makluman semua rakan-rakan media, 111 penceroboh telah pun bagi kami telah menyerah diri kepada pihak kerajaan negeri, dan sepatutnya dengan mudah ataupun dengan rasa gembiranya kita Kerajaan Negeri Pahang ni boleh menahan ke 111 penceroboh ini dahulu, kerana bukannya rundingan yang dibuka tetapi sepatutnya penahanan. Ini yang kita nak bertanya kepada pihak kerajaan negeri, kenapa perlu diadakan ingin mengadakan rundingan lagi kepada penceroboh ini, dan menjadi persoalan juga apabila telah secara terang-terangan bahawa mereka ini adalah penceroboh kepada lebih daripada 4,000 hektar tanah di Raub terutamanya, dan masih diberi peluang. Sedangkan yang kita tahu, yang sedia maklum, ada satu kes iaitu bekas tentera kita, orang Melayu, yang telah ditahan 2 tahun dan juga denda RM50,000 kerana menceroboh tanah. Ini satu perkara yang sangat kita khawatir, dan paling kita sedih adalah apabila tidak ada keadilan ataupun berat sebelah kepada kes. Kita kena tahu 111 ini telah datang ke hadapan, menyerah diri bahawa mereka adalah penceroboh dan mengaku bahawa tanah-tanah ini mereka usahakan. Jadi ini usaha secara haram. Kita tak nak terma-terma pekebun. Ini bukan pekebun, ini adalah penceroboh. Jadi saya harap pihak media boleh cepat bertanya kepada pihak kerajaan negeri. Notis telah pun dikeluarkan sebenarnya, dan untuk makluman juga, sehingga pagi tadi saya difahamkan tadi ada maklumat memang kerajaan negeri masih lagi mahu berunding dengan pihak-pihak penceroboh ini. Jadi kita boleh bagi task barulah kepada rakan-rakan media untuk tanya kepada kerajaan negeri. Terima kasih. Okey, kita buka pada soalan kalau ada apa-apa yang nak ditanya. Statistik 12% tu boleh ulang? Boleh ulang? Ya, ada satu statistik. Ya, itu berkenaan dengan tanah rizal Melayu. Tanah rizal Melayu sudah berkurangan nilainya 12% saja daripada seluruh Malaysia ini, yang dikatakan 50% sebenarnya untuk rizal Melayu. Tetapi disebabkan oleh take over, penjualan dan sebagainya, tak diganti. Kerana dalam akta, dalam perlembagaan mengatakan benda ini kena diganti dengan nilai dan rupa yang sama. Bermakna kalau nilai dia 100 juta, kena ganti 100 juta. Kalau dia tanah datar, kena pergi tanah datar. Itu sepatutnya. Itu ada dalam perlembagaan tu. Tapi tidak diganti. Dari kereta Jadi 12% tu in term of keluasan. Keluasan, yes. Okey, soalan saya, ni kita desak kerajaan siasat sampai ke akar undi. Adakah kita sedia menerima hakikat sekiranya kaum kerabat sedikit terlibat? Oh, mesti. Ini kesalahan dalam Islam tak ada kira. Rasulullah pun anak dia sendiri pun nak potong tangan kalau dia mencuri. Tuan Pengerusi dia tambah. Ya, sama. Kes yang terlibat tadi kan. Bukan kes dia lama. 40 tahun pengakuan daripada penceroboh tadi kan. Dia buat demonstrasi dan mengaku sejak daripada tahun 61. Maknanya mungkin orang yang memberi rasuah tu pun dah pencen. Jadi kena cari dia sampai dapat, walaupun dia dah pencen. Sebab jangka masa terlalu lama tu di semua yang terlibat tu.
Ya, soalan saya pihak istana. Kalau pihak istana Tak, yang yang terlibat, pihak ada dia yang macam ni, pihak istana ni syarikat ni dia tak terlibat. Hmm. Yang kita nak fokus sekarang ni adalah penceroboh yang datang ke depan ni. Dia dah serah diri. 111,000 ni dah serah diri. Jadi kita fokus pada itu. Yang syarikat ni, kalau tak kerana syarikat kerabat ni, minta maaf cakap, kita pun tak tahu ada pencerobohan ni. Ya. Pertindakan yang berlaku apabila syarikat kerabat ini memohon dengan cara yang betul. Ya. Itu kita kena terima. Kita tak nak cerita pasal tentang latar belakang syarikat tu. Ya. Ustaz Masizi dah jelaskan tadi. Tapi yang kita isukan ni apabila bertindak dan akhirnya 111 penceroboh ni ke hadapan kerana kononnya nak menuntut tanah. Sedangkan tanah yang dibuat itu adalah tanah yang diceroboh haram. Ya. memang tak ada kerana. Tak ada geran langsung. Kalau tengok struktur bukit ni bukit pertama, bukit kedua, bukit ketiga. Yang depan tu nampak ada geran. Itu betul. Tapi belakang tu troka. Habis. Belakang tu troka. Tanah pisang. Tapi celah musangking. Ini yang mengusahakan adalah parti ini apa penentang tanpa izin. Ini kan mereka cari tu. Ya, mereka menempatkan ni legal-legal bukit ni. Siapa boleh panjat ni? Orang asli. Ya, orang Myanmar, orang Indonesia dan sebagainya lah. Ada kita katakan warga asing. Nah, jadi sebab itu kita melihat mereka menggunakan warga asing untuk meneroka hutan-hutan ini. Awalnya ambil balak dulu. Bila dah terang, mula. Jadi seolah-olah hutan tu senang-senang dia ambil balak, lepas tu dia teroka. Bila dah terang, kautim untuk dapatkan dia punya geran dan sebagainya ataupun ambil tanah itu. Jadi akhirnya tanah itu jadi mula sikit, lepas tu dia satu bukit, dua bukit, tiga bukit. Jadi bila kita tengok, bila nampak di luar nampak macam kita tengok kelab malam, nampak di luar macam pusat hiburan biasa. Rupanya masuk dalam ada pusat judi, ada pelacuran, ada gitu style dia. Ini modus operandi. Resort jalan, disapu habis resort jalan tanah musangking. Resort sungai, rupanya habis semua disapu resort. Jadi kita nampak modus itu adalah seperti menipu. Di peringkat atasan pada on paper perbincangan nampak benda tu cuma usaha sama bagi projek durian, ada kita punya kerajaan negeri dapat dan sebagainya, ada proper tu cantik lah. Tetapi pelaksanaan di peringkat grassroots lain jadinya. Itu baru negeri lain faham. jadi. Bagaimana dengan negeri lain? Belum ada negeri lain. Dan untuk makluman juga tambahan, ini sedikit selingan anggaran parti yang ada di hutan simpan Gunung Benom dan juga sekitar tanah kerajaan negeri di Sungai Calit dianggarkan lebih daripada 5,000 orang parti yang dikatakan daripada negara Vietnam, Myanmar, Bangladesh, Indonesia dan Nepal. Ini kita minta immigration lah untuk dan untuk makluman juga kami difahamkan immigration dah pernah turun, dah bawa lori pun, tapi mereka malas untuk buat penguasaan di atas bukit. Minta maaf cakap, ini fakta. Kalau nak, kita boleh temukan dengan orang yang memberi maklumat. Jadi ini antara rentetan. Jadi selama ini yang kita cari, rupanya tanah haram ni ada banyak parti rupanya. Ini selingan dia lah. Okey. Bila kami pergi ke Sungai Calit, ada satu bekas ketua kampung namanya Muhammad Ali yang Melayu. Dia kata bahawa bila 70-an situ tempat kawasan percobaan askar dengan MCP. Jadi masa tu PKP janji kalau mereka masuk akan dapat 2 ekar punya tanah. Macam mana jawapan kamu terhadap? Dan itu kita cakap tadi bahawa kerajaan melalui AKPP meminta diorang ni duduk situ dengan janji untuk memberi 2 ekar seorang. Tetapi sampai sekarang mereka telah memohon. Ada yang dapat, saya dah fahamkan dalam laporan tu ada yang katakan dapat. Tetapi ramai yang tidak dapat. Ya, jadi kenapa mereka ini dinafikan geran itu, sedangkan orang lain yang menceroboh begitu senang, menceroboh masuk dan sebagainya. Jadi why not sekarang ni kerajaan ambil tanah itu dan bagi mereka ni geran, itu janji kerajaan kepada mereka. Sebab itu mereka pindah kat situ. Mereka ni yang veteran veteran tadi. Bukan penceroboh ni. Bukan penceroboh tadi. Tapi veteran ni pun kata dia tak dapat tanah. Dia cakap jika anda tak janji kami tak akan datang. Betul. Sebab tak dapat tu lah. Dan sekarang ni mereka dijanjikan untuk diberi tanah. Sebab itu mereka dipindahkan ke situ dalam skim penempatan semula. Okey, itu janji kerajaan lah, kerajaan negeri. Tetapi mereka dah memohon lama, dah berpuluh tahun tak dapat. Jadi sekarang ni ada di situ ada isu tanah haram yang telah diceroboh. Tanah kerajaan telah diceroboh secara haram.
Jadi cadangan kita, why not tanah ini kerajaan ambil balik dan beri grant kepada orang ini. Re-alienation lah. Ya. Re-alienate lah. Re-alienate, ya. Tunaikan janji. Sebab itu Laksana janji balik. mereka. Sekarang yang orang Melayu lagi marah, itu adun teras, sudah lawan Sultan. Pasal itu tulisan Jawi punya, you tahu cerita itu tulisan Jawi punya. Sekarang bila orang mau ambil itu tanah dia ceroboh, dia pergi angkat gambar itu Sultan. Minta tolong. You nampak tak dia punya hipokrit? Apa pasal buat itu macam? Kita tak boleh buat itu. Kalau you betul taat sama Sultan, you jangan kacau border hak-hak Sultan dan orang Melayu. Tapi you sudah kacau orang. Lepas tu you mau declare, defend pula penceroboh. Apa you punya perjuangan? Apa you punya perjuangan? Kalau macam itu, nanti kami boleh tubuhkan beribu orang Melayu punya penceroboh. Kami boleh masuk semua hutan-hutan itu. Tapi tolong jangan Boleh. quote je tu Tapi bukanlah Betul, maksudnya saya kita dipandang- mau buat seperti itu. Tapi maksudnya orang Melayu tidak begitu. Kejap Kita lagi, hormat kepada undang-undang. Sekali lagi tulis Kita kat atas lain. pembela nak buat Kita ni. hormat pada undang-undang. Ada tu. Kenapa orang Melayu tak boleh buat? Itu bukan Tetapi perspektif cara yang mereka, explanation. mereka hentam Sultan, mereka anti tulisan Jawi, mereka kacau orang Melayu, kacau orang Islam. Sekarang bila dia susah, dia bawa gambar agung, minta tolong gambar Sultan. Apa ini? Ini semuanya benda yang menyentuh sensitiviti. Sorry ini adalah sensitiviti orang Islam. Saya orang Islam, kita orang Islam tersentuh dengan perkara ini. Jadi kita tak mau begitu. Sebab itu kalau orang Islam menceroboh, tegas, kena hukum. Betul. Ada perkampungan dah buat, diroboh. Tapi sekarang government siap bagi boleh Berunding. hold lagi, Ha. mahkamah boleh hold lagi. Lepas tu boleh runding pula lagi. Ui, istimewa sungguh. Jadi kenapa begitu istimewa? Kenapa kami dalam perkara 153 Perlembagaan Negara menjamin hak istimewa orang Melayu? Mana hak kami? Sebagai rakyat faham. Ini maksudnya jangan double standard. Jangan double standard. Pembahagian tak apa. Kerajaan boleh bagi mengikut hak-hak, mengikut kaum dan sebagainya. Tetapi jangan sampai tamak. Jangan sampai double standard. Jangan menganiaya peribumi bangsa Melayu sendiri. Itu maksud dia. Okey? Okey. Ada Soalan lain? last. Ni sebagai Satu panasnya tanah ni memang sensitif sikit. Sensitif. Panas sikit sebab tanah ni dia tak macam pokok, tak macam rumah pun. Okey, besok saya nak umumkan bahawa besok akan ada satu demonstrasi yang dibuat oleh pihak NGO Gabungan Melayu di depan Rest House di Raub, dan insya-Allah pembela akan hantar wakil untuk bersama-sama menyatakan solidariti kita dengan penduduk-penduduk di Pahang khususnya, dan untuk rakyat Malaysia amnya berkenaan pencerobohan ini pada pukul 5 petang demo. Tetapi kita sebelum itu kita akan buat report pukul 12.30 hari di IPD Raub. Kedua visi. 12.30 pukul 12 kita buat report di IPD Raub, dan pukul 2 kita akan ada DPC. Selepas pada report itu dan pukul 5 ada demonstrasi Perhimpunan Aman. Perhimpunan Aman lah demonstrasi pula Perhimpunan Aman oleh Dia tak sempat keluar. DPP ni tak boleh demonstrasi. Perhimpunan Aman, kawan-kawan Bantahan. NGO, dan insya-Allah pembela akan bersama-sama dalam perhimpunan tersebut. Perhimpunan. Yang ni sama dengan Rani Kulub ni ke? Mana ada Bukan Tak, lah. tak, tak. Pasal banyak saya NGO besok. Oh dia besok ni Takut clash je. Okey, Kita tahu. himpunan NGO gabungan NGO Melayu Islam Raub. Esok anjuran dia. NGO apa? Dia gabungan NGO Melayu Islam Raub. Itu yang Penganjur utama. Penganjur utama. Jadi mereka telah menjemput secara secara rangkaian melalui sebarang WhatsApp dan juga dan insya-Allah seperti yang Tuan Haji Amin kata, pembela akan bersamalah Untuk besok. pukul 12 Yang pertama pukul 12 di IPD Raub. Kita akan buat laporan polis dan juga press conference pada pukul 2 petang. Kemudian rentetan daripada itu pukul 5 petang kita akan bersama-sama gabungan NGO Melayu Islam Raub di Rest House Raub.